Tuan-tuan, kita akan teruskan perjalanan kita ke Jabal Uhud. Jabal Uhud ni ada bukit Uhud dan juga Jabal Ramad. Jabal Ramad ni adalah bukit memanah yang berlaku peristiwa peperangan Uhud. Sebelum kita akan melawat syuhada Uhud dan juga kita akan tengok apakah peristiwa yang berlaku di sana, kita akan solat asar dulu di masjid bukit Jabal Uhud, insya-Allah. Lepas kita solat, kita ziarah syuhada Uhud. Kemudian kita akan ziarah, ceritakan tentang peperangan Uhud. Selepas itu kita akan teruskan ke, kalau sempat tuan-tuan, kita akan lalu aja ke Masjid Qiblatain. Kerana Masjid Qiblatain dan masjid-masjid yang lain yang berada selepas daripada kelebihan Masjid Quba, kalau kita solat, pahala dia lebih kurang sama aja dengan Masjid Shah Alam, Masjid Cangkar, Masjid Lahariu dan masjid-masjid yang sama waktu dengannya. Jadi kita lalu dah lah tuan-tuan, cuma kita cerita sejarah dia. Okey tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, kita teruskan ke Jabal Uhud. Jabal Uhud ni Nabi SAW kata apa? Launuhu ahmarun, warnanya kemerah-merahan. Tuan-tuan tengok di hadapan tu. Kemerah-merahan tuan-tuan, jaraknya 32 km, lebarnya 16 km. Bukit Uhud ini kenapa? Kerana apa kita nak ziarah? Kerana yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nabi sangat sayang kat dia. Maka bukit ini Allah sayang kat dia. Allah akan bangunkan bukit ini dalam syurga nanti. Kalau tuan-tuan nak tengok salah satu daripada bukit di dalam syurga, inilah bentuknya. Jabal Uhud tu, tuan-tuan tengok tu. Warnanya kemerah-merahan. Okey, di Jabal Uhud ini untuk makluman tuan-tuan, ada Jabal Ramad ataupun bukit memanah. Bukit memanah ini ialah bukit yang ditempatkan oleh Nabi SAW 50 orang sahabat untuk mempertahankan tentera Islam dalam peperangan Uhud. Peristiwa peperangan Uhud ini kita akan ceritakan apabila kita berada di lapangan Uhud tersebut. Setelah kita berdoa kepada para syuhada Uhud, 70 orang mereka meninggal kerana mempertahankan agama ini. Kalau tak ada mereka tuan-tuan, saya yakin agama ini ataupun Islam ini tidak sampai ke Nusantara, tidak sampai ke Malaysia, Singapura, Thailand, tidak sampai ke Kemboja, Indonesia, tidak sampai ke Filipina, di Mindanao dan sebagainya. Tapi kerana apa? Kerana perjuangan para sahabat, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Kita tuan-tuan hanya mempertaruhkan duit kita 6,990. Bayar visa 500 semata-mata nak datang ziarah Nabi tu pun macam-macam bagi kerana kan duit tak cukup lagi lah. Boleh tukar kereta 140,000, rumah 200,000 tuan-tuan. Nak bayar 6,990 rasa mahal tuan-tuan untuk ziarah Nabi SAW, untuk nak tengok Nabi. Kalau tak tengok Nabi, tak ziarah Nabi, tak ingat para sahabat radhiyallahu anhum, tuan-tuan bayang Islam itu tak sampai ke Nusantara, tak sampai kepada kita. Dan untuk makluman tuan-tuan, kita berada di bawah ni. Yang tadi yang kita tengok sebelah kiri tu, itu ialah Masjid Quba yang kita sembahyang tadi. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, sampai juga kita ke bumi Madinah yang penuh dengan munawwarah bercahaya ini kerana Nabi SAW. Sebab itulah tuan-tuan, kita bawa ziarah tuan-tuan untuk apa? Melihat bagaimana pusara para syuhada 70 orang yang terbunuh dalam peperangan Uhud selepas daripada peperangan Badar, yang mana peperangan Badar itu memberikan kemenangan mutlak kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan, hebatnya akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Puak-puak Quraisy yang duduk di Mekah tuan-tuan, mereka rasa tuan-tuan tercabar. Mereka rasa nak tuntut bela kerana ada di kalangan saudara mereka, bapa mentua mereka terbunuh dalam peperangan Badar. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Mereka menghantar utusan tentera-tentera untuk menyerang tuan-tuan umat Islam di Madinah ini. Berlakulah tuan-tuan peperangan Uhud. Kerana apa? Ada orang tanya, kenapa tak berlaku peperangan itu di luar daripada Madinah? Tuan-tuan kena ingat, tentera Islam bukan menyerang, mereka diserang. Maka diserang, maka tentera Islam mempertahankan di dalam kota Madinah ini. Pada ketika itu umat Islam tak ramai tuan-tuan, lebih kurang dalam 1,000 orang macam tu aja yang memeluk Islam, kemudian bertambah kepada 3,000 orang. Apa yang berlaku bila tak ramai? Tentera Quraisy yang ramai ni tuan-tuan nak menyerang tuan-tuan umat Islam di Madinah. Mereka nak mempertahankan. Sebab itu banyak peperangan yang berlaku di kawasan Madinah ini, termasuk peperangan Badar, termasuk peperangan
Uhud, termasuk peperangan Khandaq. Ini semua berlaku di mana tuan-tuan? Di kawasan Madinah ini. Okey tuan-tuan, seterusnya kita akan pergi melawat Uhud. Kalau kita lalu di Masjid Qiblatain, saya akan tunjuk pada tuan-tuan di manakah Masjid Qiblatain dan Masjid Khandaq. Masjid Khandaq ni adalah Masjid Ahzab, iaitu masjid yang disebut sebagai Masjid Salman Al-Farisi. Masjid Salman Al-Farisi. Okey, Masjid Salman Al-Farisi ni tuan-tuan ialah seorang daripada sahabat Nabi yang berasal daripada Parsi. Dulunya tuan-tuan masjid tu kecil aja dan ada 7 masjid, disebut Masjid 7. Kerana apa? Kerana ada satu masjid tuan-tuan yang Nabi berdoa. Nabi berdoa apa? Dalam bahasa Melayu, ya Allah, jangan kau hancurkan tentera Islam ini, kau hancurlah tentera Ahzab. Jika kau hancurkan tentera Islam ini, maka tak ada lagi lah umat Islam yang akan menyembahmu. Ini doa Nabi. Dia ada satu masjid yang kecil tuan-tuan, di atas bukit. Nanti kita tunjuk kalau kita lalulah, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita teruskan perjalanan kita ke Uhud. Peristiwa Uhud ni tuan-tuan satu peristiwa yang sangat besar bagi umat Islam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana terbunuhnya seorang bapa saudara Nabi SAW. Tuan-tuan kena ingat, Nabi nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Khusay bin Kilab, sampailah kepada Adnan dan seterusnya sampailah kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang berlaku tuan-tuan? Bapa Nabi daripada Abdul Muttalib ada beberapa orang saudaranya. Di antaranya Abu Lahab. Abu Lahab tu bapa saudara Nabi tuan-tuan. Nabi lahir, Abu Lahab tuan-tuan dia sembelih seekor unta. Semata-mata apa? Kerana kelahiran Nabi SAW. Yang memberi nama tuan-tuan kepada Nabi nama Muhammad ialah datuk Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib. Ketika dia duduk dalam Kaabah, tiba-tiba dia dengar suara Muhammad. Lena apa tuan-tuan? Muhammad. Dia dengar tu, maka diberikan nama Nabi Muhammad. Dalam Quran disebut dua, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad. Ada yang disebut Muhammad, dia disebut apa? Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ada yang disebut Ahmad, ada yang disebut Muhammad. Apa maksud dia? Terpuji. Maka Nabi Muhammad SAW ada bapa saudara dia. Nama dia Abu Lahab, di antaranya Abu Talib, di antaranya Abbas. Abbas inilah tuan-tuan, kita akan melawat sepupu Nabi nama Abdullah bin Abbas. Di mana? Di Taif. Ada yang jumpa saya tadi, Ustaz, nak beli buah zuriat dekat mana? Agak-agak kalau seorang macam tu, umur berapa? Umur 60. Nak beli buah zuriat. Saya kata, makcik nak mengandung kan? Dia kata, nak bagi ke anak dia. Kalau makcik nak mengandung, terkejut aku tuan-tuan. InsyaAllah, buah zuriat ni kita akan beli di Taif nanti. Buah zuriat yang tuan-tuan beli yang keras tu, itu buah zuriat Afrika punya. Tuan-tuan jangan tertipu. InsyaAllah kita pergi Taif, saya akan tunjuk nama buah zuriat itu, buah Zabarjan. Tuan-tuan buat balik, tuan-tuan makan, sedap, tuan-tuan dia kelak-kelak sikit. InsyaAllah buah zuriat ini, untuk makluman tuan-tuan, kita beli di Taif, dia boleh simpan selama 10 hari. Lagi lama manis buah ni. Ada sahabat saya, bulan 3 baru ni, Alhamdulillah, 11 tahun tak mengandung. Kita bagi makan buah ni, jangan makan saja, proses pun kena buat juga. Ini makan saja, duk tengok, tak jadi tuan-tuan. Kena proses, insyaAllah. Anak aku di sebelah ni dia gelak tampaknya. Hang tu tak cukup umur ni. Senang. Ayah berapa ni buat tak tahu dah, kan? Balik tuan-tuan, alhamdulillah kita buat kursus umrah masa dekat USJ. Dia datang jumpa saya, Ustaz, dia kata. Saya kata kenapa? Alhamdulillah isteri saya dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia mengandung sungguh. 11 tahun. Tuan-tuan, Allah bagi tapi kena doa samalah, tuan-tuan. Jangan makan buah zuriat saja. InsyaAllah yang siapa nak zuriat tu, nanti ada doa special nanti. Tuan-tuan boleh jumpa saya di Mekah nanti. Okey, kita teruskan perjalanan kita nanti. Bapa saudara Nabi termasuk dengan tuan-tuan siapa lagi? Hamzah, termasuk dengan Aqil. Ni semua ni termasuk dengan Ummu Hani, ibu saudara Nabi SAW. Ramai lagi lah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Hamzah inilah yang terbunuh dalam peperangan Uhud ini. Sayyidina Hamzah yang disebut sebagai Asadullah. Siapa tuan-tuan? Singa Allah.
Singa Allah tuan-tuan terbunuh. Kerana apa? Kerana menuntut belanya Hindun bin Umayyah. Umayyah bin Khalaf yang terbunuh. Siapa yang membunuh? Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah yang bunuh. Bila Hamzah yang bunuh tuan-tuan, Hindun bengang tuan-tuan. Apa yang berlaku? Hindun telah mengupah seorang negro ataupun orang yang berkulit hitam ni, Habsyi, keturunan Habsyi, Habsyah tuan-tuan. Namanya apa? Najasyi. Nama Najasyi pula dah. Allahumma salli ala Muhammad. Nama Wahsy. Najasyi itu seorang raja di mana? Di Habsyah yang memeluk Islam ketika mana Sayyidina Ja'far bin Abi Talib berdakwah. Wahsy diupah oleh Hindun tuan-tuan. Hindun ialah isteri kepada Abi Sufyan. Abi Sufyan tuan-tuan, bapa kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur tuan-tuan zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum. Sebab tu tuan-tuan, sampai nanti saya akan cerita peristiwa ini satu persatu, bagaimana berlakunya peperangan Uhud. Kita teruskan perjalanan kita, nak sampai dah ke Masjid Uhud. Jadi tuan-tuan tengok yang nampak merah tu, kemudian ada kalimah Allah Muhammad Rasulullah tu, itu ialah Bukit Uhud. Bukit Uhud ni kelebihan dia macam mana? Sesiapa yang salat jenazah, Nabi kata dia dapat 1 khirat. Kemudian sahabat tanya, 1 khirat itu sebesar mana ya Rasulullah? Nabi kata 1 khirat itu sebesar Bukit Uhud. Tu, tuan-tuan tengok tu, pahala orang salat jenazah tu kan, lepas salat dia sebut as-salatu alal amwat watif yarhamkumullah. Wahai jamaah UAK Travel, tolonglah sembahyang solat jenazah. Kalau tak tahu nak niat, sebut je ni, sajaku solat jenazah, niat seperti niat imam. Kemudian 4 takbir. Tuan-tuan dapat pahala sebesar Bukit Uhud tu. Dan ada di kalangan para jamaah lelaki, mereka buat apa? Mereka telah mengiring jenazah sampai masuk ke perkuburan Baqi'. Hebat tuan-tuan. Siapa yang iring jenazah dan salat dapat 2 khirat, 2 Bukit Uhud pahala dia. Jadi insyaAllah tuan-tuan jangan tinggal. Lepas daripada solat, waktu ada solat jenazah, setiap waktu ada. Kalau tuan-tuan tinggal, rugi sangat-sangat. Dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Tu InsyaAllah kita akan sampai Bukit Uhud sebentar lagi. 3 minit daripada sekarang. Alhamdulillah bas, tak ada bas, cuma kita aja. Selalunya tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke ladang kurma, dia orang buat tak kisah aja. Tapi Alhamdulillah ladang kurma menyambut tuan-tuan 6 biji bas daripada UAK Travel and Tours. Sekarang ni nak sampai dah. Depan tu tuan tengok ada bukit kecil. Bukit kecil inilah namanya Jabal Ramad, Bukit Memanah. Tengok sebelah kiri tu. Inilah tuan-tuan, dulu tinggi lagi daripada masjid ni. Tapi apa yang berlaku? Berlaku hakisan. Hakisan angin, hakisan hujan dan sebagainya. Dan juga ada di kalangan jamaah haji dan umrah, mereka kutip batu tu. Oh balik. Jangan tuan-tuan kutip pula kan. Kutip batu tu menyebabkan dia kecil aja. Dulu tinggi tuan-tuan, tinggi. Ni yang sebelah kiri tuan-tuan ni. Ini Jabal Memanah yang menempatkan 50 orang yang diketuai oleh Abdullah bin Zubair. Yang diketuai oleh Zubair bin Abdullah. Bukan Abdullah bin Zubair, Zubair bin Abdullah. Sebentar nanti kita akan masuk ke masjid dulu, kita solat dulu. Jadi yang perempuan, yang lelaki yang terbatal wudu, insya-Allah kita bawa ke hammam. Ingat kalau tuan-tuan pergi jumpa Arab, tuan-tuan nak pergi toilet, tuan-tuan kata hammam. Tuan-tuan tahu tak maksud hammam tu apa? Ketui tai. Dah hammam tu tandas. Nampak nak lena merapu. Hammam ataupun WC. WC dia tahu kalau tak tahu hammam. Kalau tak tahu sangat, tanda toilet. Kalau tak tahu sangat, abang tandas, tak tahu, buka seluar, tunjuk. Betul. Dia tahu insyaAllah. Ustaz Abdullah Khairi kadang dia marah, kadang dia merapu. Kadang-kadang tuan-tuan menangis. Itulah Ustaz Abdullah Khairi. Tuan-tuan akan rindu celoteh saya ni bila balik nanti tuan-tuan. Grup 28 balik dalam WhatsApp tu dia hantar, ya Ustaz, kami rindu Madinah, kami rindu Mekah. Dia betul tu. Sebenarnya bukan rindu sangat, mereka rindu celoteh aku. Kan, kadang depa gelak, kadang depa kena marah, kadang-kadang depa menangis tuan-tuan.
Okey, kita dah sampai dah. Alhamdulillah. Bas 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita sampai, kita masuk ke masjid untuk solat asar. Kita solat asar insya-Allah. Okey, alhamdulillah, bas kita pun bergerak sekali. Jadi 6 bas dengar suara saya. Walaupun saya duduk bas, dia orang tak tahu bas mana. Tuan-tuan jangan susah hati, jangan kata ustaz, duduklah bas kami. Tak apa, saya duduk bas mana pun. Saya akan lompat. Hari ni saya duduk bas 1. Sampailah bas 1 meluat kat saya akan lompat bas 2. Lepas tu bas 2 terajang saya bas 3 pula. Kemudian sampailah bas 6. Kemudian dia terajang pula, aku duduk atas bumbung. Tapi suara saya akan dengar insya-Allah. Yang penting suara saya dengar. Okey, jamaah dah sampai. Kita turun, kita masuk masjid solat asar. Jom bersama UAK. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wahai para tetamu Allah, Umrah UAK Travel. Okey, di belakang tuan-tuan ni, ini ialah syuhada Uhud. Syuhada Uhud ni dulu bukan dikebumi di sini. Dikebumi di belakang sana lagi. Kerana apa tuan-tuan? Zaman Saidina Umar berlaku banjir. Bila berlaku banjir, apa yang berlaku? Bila banjir dah surut, mayat tu bergelimpangan, masih lagi berdarah. Tuan-tuan, kerana apa? Sebab orang yang mati syahid, mereka sebenarnya bukan mati, tapi mereka hidup, Allah bagi rezeki. Lalu mayat tu dikumpul semula dikebumi di sini. Ini tempat yang baru, yang dikebumikan zaman Saidina Umar Al-Khattab. Nanti kita akan pergi tengok. Sebelum kita nak ziarah tu, mayat syuhada ni, saya nak cerita, ini ialah Jabal Ramad ataupun Bukit Memanah. Dulu bukan tinggi ni, sama tinggi dengan masjid ni. Masjid ni baru saja siap. Baru siap, tuan-tuan. Dulu tak ada apa, dulu semua ni batu-batu aja. Tapi baru siap, alhamdulillah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh guna solat. Peristiwa ni berlaku macam mana? Kalau tuan-tuan tengok di sepan sana tu, banyak lubang-lubang. Lubang-lubang itu digali oleh tentera Islam. Kerana apa? Islam tak ramai, jadi nak benteng tu digali lubang. Jadi bila gali lubang, musuh tak boleh serang bila ada lubang tu. Apa yang berlaku? Di sana buat lubang. Di sini tuan-tuan, boleh masuk hanya sebelah bukit aja. Ditempatkan di atas bukit ini 50 tentera Islam yang dipimpin oleh Zubair bin Abdullah, singkatan Abdullah bin Zubair. Letak atas tu. Apa yang atas ni? Atas ni ialah tentera memanah. Semua duduk atas tu macam tu. Duduk macam tu, berdiri, duduk memanah. Standby. Kan, memanah atas tu. Lalu di tempat dia kata apa? Jangan tinggal bukit ini. Apa berlaku pun. Tuan-tuan kena ingat, bila ketua bagi nasihat, susah nak ikut. Tapi kalau ikut, dia ada manfaat. Macam saya lah, bawa seorang aja ni tuan-tuan. Yang ramai ni, kalau tuan-tuan buat kepala sendiri, pening lah. Betul tak? Tapi bila tuan-tuan ikut, Allah, kuat sikit angin Azam maju ni. Halang. Allah, kuih green halang macam mana? Angin masuk. Okey. Jadi macam mana apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi SAW bagi tahu, jangan tinggal bukit ini. Apa berlaku? Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi SAW berjuang dengan para sahabat di sana. Lawan di sana. Di sana. Di sebelah ini dikontrol. Lalu sini dia orang panah. Lalu sebelah sana dia orang panah. Rupanya tentera Quraisy ni cerdik. Yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid dan Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah dan Khalid Al-Walid, dia duduk sebelah sana, standby, tak nampak. Jadi tentera Islam pun lawan, bertempur di sana. Tempur-tempur, tentera Islam lawan bukan kerana manusia. Dia lawan kerana Allah. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan datang kerana Allah, tuan-tuan akan dapat Allah. Tuan-tuan datang kerana Rasul, tuan-tuan akan dapat cinta Rasul. Tapi tuan-tuan datang kerana dunia, ada yang datang kerana mak ayah, kerana adik-beradik, akan dapat adik-beradik kan? Akan dapat dunia. Ada yang datang nak doa untuk kaya. Dia dapat kaya tapi tak dapat apa dalam hati dah. Tapi kerana Allah, dia akan dapat Allah dan Rasul. Dia orang ni tuan-tuan diberitahu, jangan tinggal apa berlaku. Akhirnya perang menang. Bila menang, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia tinggal harta rampasan. Bila tinggal semua pakat pungut, yang atas ni duk telan air liur. Saya cakap di bahasa surat sikit lah. Kalau cakap bahasa utara mungkin ada yang tak faham. Sebab ada Kelantan, Terengganu, Sabah pada. Ada Singapura pada. Jadi dia orang ni tengok tak boleh jadi. Pakat tinggal tuan-tuan apa yang dijanji oleh Nabi. Jangan tinggal bukit ini. Mereka turun tinggal ketua. Ketua tinggal. Cuba tuan-tuan bayang. Kalau semua ramai banyak ketua, senang dah nak urus. Saya cakap, semua cakap. Pening saya. Saya bagi arahan, semua bagi arahan. Pening lah.
Tapi semua kalau dengar arahan, alhamdulillah tuan-tuan balik nanti macam grup 28 hari bulan baru ni. 191 orang. Tuan-tuan tengok, semua hantar mesej, "Ustaz, menangis kami Ustaz. Kami tersentuh hati Ustaz." Ini baru 40% tuan-tuan berada di Madinah. Tuan-tuan akan tersentuh hati nanti bila di Mekah nanti. Tuan-tuan nak tahu, tunggulah nanti apa berlaku. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Akhirnya bertempur di sana. Bila bertempur, tuan-tuan menang. Bila menang, tentera ni turun. Bila turun, tuan-tuan, Khalid Al-Walid serang daripada belakang. Bila serang di belakang, apa yang berlaku? Musuh di belakang, sini belakang tempur. Apa berlaku? Bertempurlah tentera Islam dengan tentera musuh dalam keadaan dua hala. Bila dua hala, Nabi SAW berundur. Bila berundur, lubang yang digali, Nabi jatuh dalam lubang tu. Bila jatuh, tuan-tuan, Nabi ni makhluk Allah macam kita. Nabi berdarah ni, luka ni gigi dah patah. Luka ni, gigi patah. Bila patah, tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi pun patah gigi. Dalam keadaan luka tu, datang musuh nak serang dia. Nabi SAW ada di perisai. Musuh ni pukul, dia tepih. Bila tepih, tuan-tuan, perisai tu kena pecah. Perisai tu buat daripada besi. Besi bertemu besi, pecah. Jadi serpihan tu tertikam dahi Nabi. Bila tertikam, tuan-tuan, Nabi makhluk Allah macam kita, tuan-tuan. Sakit, tuan-tuan. Nabi nak tarik, tak boleh. Datang seorang sahabat Nabi, setengah kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia buat macam mana? Dia pegang, dia nak tarik tu, luka Nabi tu, yang tertikam tu. Bila dia tarik, Nabi sakit. Apa yang dia buat? Kalau tuan-tuan kena selumbar, tuan-tuan akan guna mulut, macam tak? Tuan-tuan guna. Sa'ad ni, dia guna mulut. Dia letak dekat tu, dia tarik. Setengah kata bila dia tarik, tuan-tuan, gigi yang dia guna patah. Kerana besi tu keras, tuan-tuan. Bila dia tarik, gigi dah patah, besi pun terkeluar. Ada lagi dia tarik, gigi dia patah, besi pun tertanggal. Dia tarik, patah gigi ni. Bila patah ni, Nabi kata, "Wahai Sa'ad, kamu tak sayang gigi kamu kah?" Apa Sa'ad kata? "Ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu ya Rasulullah daripada gigiku yang patah ini ya Rasulullah." Ada di kalangan tuan-tuan, gigi tak patah pun masjid tak nak pergi. Ada tuan-tuan, tak sakit gigi pun tak pernah datang. Mana cinta tuan-tuan dengan rumah Allah? Ketika tuan-tuan darah ni keluar, ada seorang sahabat Nabi nama Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini ialah bapa Abu Sa'id Al-Khudri yang banyak merawi hadis. Orang yang banyak rawi hadis di antaranya Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas yang kita akan pergi di Taif nanti. Di antaranya lagi apa tuan-tuan? Abdullah bin Zubair. Ini di antara lagi apa? Ibnu Umar. Ni orang yang banyak merawi hadis. Termasuk apa? Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang tulis Tirmizi tu hanya ambil rantaian saja daripada para sahabat. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Malik bin Sinan ni, dia tengok-tengok tuan-tuan, berdarah dahi Nabi. Dia buat macam mana? Dia bukan ambil tisu, dia lap, tuan-tuan. Kalau saya ambil tisu, saya lap. Dia tak, dia letak mulut dia dekat lubang tu. Dia buat apa? Darah yang keluar tu dia hisap. Darah yang keluar tu dia hisap. Bila dia hisap, tuan-tuan, darah tu duduk dalam mulut dia. Bila duduk dalam mulut, bukan dia luah bang, kakak. Dia telan darah tu. Bila dia telan, Nabi kata, "Barang siapa yang darahnya bertemu dengan darahku, Allah akan haramkan darahnya daripada api neraka Allah." Bang, nak cari darah Nabi tak ada dah bang. Ni kita datang ziarah ni nak kenang balik peristiwa yang berlaku. Yang paling hebat bang, ni dalam ni ada 3 orang sahabat dikebumikan dalam petak yang berasingan. Siapakah mereka? Namanya ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Seorang lagi nama apa? Abdullah bin Jahsy. Seorang lagi nama apa? Mus'ab bin Umair. Hamzah ni nak cerita tuan-tuan, dia sangat dibenci oleh Hindun. Kerana apa? Bunuh Umayyah bin Khalaf. Apa yang berlaku? Dia hantar Wahsy. Wahsy ni tugas dia apa? Bunuh Nabi. Bunuh apa nama Hamzah. Bila nak bunuh Hamzah, kamu dapat bunuh, aku bebaskan kamu. Apa yang berlaku? Wahsy dia tak bunuh orang lain. Hamzah ni singa Allah, Asadullah. Dia seorang, dia tak kira siapa. Ketika mana dalam keadaan terbuka, tuan-tuan, Wahsy memaling tombak tembus, tuan-tuan. Tembus, Hamzah jatuh. Apa yang berlaku, tuan-tuan, dalam keadaan bernyawa, dicabut ni oleh apa nama Hindun. Ni, terburai ni. Apa yang dibuat oleh Hindun, dia belah dada Hamzah ni dalam keadaan hidup. Kemudian dia tarik dada Hamzah, dikeluarkan jantung yang masih berdenyut. Lalu dipelah, tuan-tuan, dia ambil serpihan daripada jantung tu dikunyah untuk ditelan. Apa yang berlaku? Allah tak bagi, tuan-tuan, untuk menelan jasad yang dimuliakan oleh Allah, Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah tu, tuan-tuan, sekarang berada di tengah tu. Nanti saya tunjuk, tuan-tuan. Sayyidina Hamzah. Seorang lagi apa? Apa nama? Mus'ab bin Umair. Mus'ab ni macam anak muda kita ni. Tuan-tuan, bila dia jalan dekat Mekah, segak, cantik, menawan, handsome, macam anak saya. Tuan-tuan, handsome tak? Muka je Cina pun.
Handsome. Bukan saja handsome anak orang kaya, lalu tuan-tuan pakai baju cantik. Ni, bila lalu ni, anak gadis ni, alhamdulillah, 18 kali dah berminang. Orang tak kenal. Yang ke-9 jatuh cinta. Pandai lagi, dia pun tak tahu apa tuan-tuan. Tak tengok langsung, grup WhatsApp apa pun. Kerana sepenuh masa beribadat. Ni, lalu berkenan. Allah hebatnya. Nama apa? Mus'ab bin Umair. Rupanya Mus'ab terima Islam. Bila terima Islam tuan-tuan, mak dia kata apa? Segala apa yang aku beri, aku tarik balik. Dia kata apa? Mak nak ambil mak. Aku cinta Rasulullah. Aku tetap dengan Rasulullah Muhammad. Akhirnya Nabi hantar Mus'ab untuk dakwah ke Madinah. Dialah orang dia, Mus'ab bin Umair. Orang muda, cerdik, pandai, cerdik, segak pula berdakwah di bumi Madinah ni. Dalam peperangan Uhud, dia lawan-lawan, dia syahid bang. Yang paling sedih, Nabi dalam peperangan Uhud sebelum perang tu, Nabi panggil sahabat. Mus'ab masuk tuan-tuan, baju dia tampung penuh. Nabi tengok Mus'ab, Nabi menangis. Nabi kata, Mus'ab, ketika engkau di Mekah, engkau orang kaya, anak orang kaya, pakai baju cantik, pagi lain, petang lain. Kau masuk Islam, baju tampung, dia kata. Dia kata apa? Ya Rasulullah, walaupun bajuku tampung, tapi hatiku cinta kamu, ya Rasulullah. Tuan-tuan, baju cantik, hati tak ada cinta dengan Nabi. Cerita Nabi pun tak ada apa yang ada, tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan, apa hati tuan-tuan ni, kakak-kakak. Apa yang berlaku tuan-tuan? Mus'ab gugur sebagai syuhada. Bila gugur, para sahabat cari, mana sahabat yang ada? Cari-cari jumpa Mus'ab. Mus'ab ni tuan-tuan, bila jumpa, mereka ada sehelai, selembar kain aja. Mereka tutup kepala ni, apa Mus'ab, terbuka kaki. Tutup kaki, terbuka kepala. Mereka pergi jumpa, ya Rasulullah, ada seorang sahabat nama Mus'ab bin Umair. Menangis Nabi. Kenapa? Kami ada selembar kain aja. Kami tutup kepala, terbuka kaki. Kami tutup kaki, terbuka kepala. Ya Rasulullah, nak buat macam mana? Nabi kata apa? Tutuplah Mus'ab mayatnya, kepalanya dengan kain tersebut. Kakinya, ya Rasulullah, kakinya kau tutuplah dengan daun-daun kayu yang ada sekitar. Mus'ab dikebumi dengan daun kayu, jamin syurga, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang ditutup dengan helaian yang hebat, kalau tentu syurga. Sebab tu wahai abang dan kakak, insafilah kita datang bumi Madinah ni. Mereka ni ahli syurga, 70 orang. Dia boleh bagi syafaat lagi 70 orang. Harap-harap kita ziarah mereka, kita bagi salam kepada mereka, kita dapat syafaat. Kalau tuan-tuan dapat syafaat, tuan-tuan jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi. Kan 70 orang. Tapi kalau saya dapat syafaat, saya tak lupa jamaah saya UAK Travel. Tak lupa tuan-tuan datang dengan saya. Orang yang pertama Abang Lah kita. Sebab dia duduk dekat, dia beradik saya. Orang yang kedua siapa? Dia beradik saya. Yang pertama lagi ayah saya. Mana ayah saya? Tu ayah saya. Ayah saya tuan-tuan, alhamdulillah ikut saya. Ni tuan-tuan yang ada ni, kalau tuan-tuan masuk syurga, jangan lupa Ustaz Abdullah Khairi. Saya pun nak masuk syurga. Jadi harap kita dapat syafaat daripada mereka yang meninggal ni, para syuhada ni. Kita akan bagi salam, tuan-tuan ikut saya, kemudian saya doa, jangan angkat tangan. Kalau angkat tangan, saya kena tangkap. Tuan-tuan amin sudah. Boleh? Jom kita duduk rapat tu, bagi nampak tu, apa nama, jenazah dalam tu. Bukan jenazah, kubur dalam tu. Jom kita bagi rapat. InsyaAllah petang tak ada orang tuan-tuan. Jadi senang. Semua jemaah kita aja. UAK Travel. UAK Travel. Yang ni kam rial? 3 kilo 50 rial. 50 rial. 20 rial lah. Yang ni ketua batu. Kalau tuan-tuan beli kurma tu 20 rial lah. Okey tuan-tuan, rapatkan. Tuan-tuan tengok, saya nak tengok tuan-tuan. Ini syuhada Uhud. 70 orang dalam ni. Tapi Mus'ab bin Umair, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, termasuk dengan Abdullah bin Jahsy ni. Tengok ni nampak ni. Ni tiga ni. Ni 1 2 3 di sini. Yang lain tuan-tuan tengok di ujung sana kalau nampak yang 67 lagi di sana, di ujung sana, belah kanan sana. Okey, ini ialah Abdullah bin Jahsy, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Mus'ab bin Umair. Ini sahabat Nabi yang utama ni yang tengah ni. Okey, ni. Kita bagi salam. Ikut saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlal diyar. Ya ahlal diyar. Darul qaumin mu'minin. Darul qaumin mu'minin. Insyaallah. Insyaallah. Wa inni bikum bikum lalahiqun. As'alullah lana wa lakum afiyah. Tuan-tuan amin aja ya.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الصب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من ديارهم واهلا خيرا من اهالهم وزوجا خيرا من ازواجهم وادخلهم الجنه واعتم من عذاب الخوف من عذاب النار اللهم اجعل قبرهم روضه من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرا من حفر النيران اللهم انت ربهم وانت خلقتهم وانت هديتهم للاسلام وانت قبضت روحهم وانت اعلم سرا وعلانيتهم اللهم فاغفر لنا ولهم يا الله اللهم فاغفر لنا ولهم يا رحمن اللهم فاغفر لنا ولهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ya Allah ya Rahman ya Rahim kami berada di syuhada Uhud ini ya Allah ya Allah mereka ahli syurga ya Allah jamin masuk syurga ya Allah sedangkan kami berada di atas ini ya Allah penuh dengan noda dan dosa ya Allah sempena dengan kami ziarah mereka ya Allah mungkin mereka boleh memberi syafaat kepada kami ya Allah untuk masuk syurga ya Allah sedangkan kami taklah ya Allah maka ya Allah ampunlah dosa kami ya Allah ampunlah dosa kami ya Rahman ampunlah dosa kami ya Zal Jalali wal Ikram Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita ikut sekali lagi, kita bagi salam sebelum kita beredar. Assalamualaikum ya ahlal diyar darul qaumin mu'minin insyaallah wa inni bikum lalahiqun as'alullahu lana wa lakum afiyah Allahumma ighfir lahum warhamhum walhamdulillah. Masya-Allah, dan inilah tuan-tuan syuhada Uhud. 3 orang di situ. Nanti tuan-tuan bila datang, tuan-tuan boleh cerita kat orang lain. Bila datang musim haji nanti. Alhamdulillah. Okey. Jabal Uhud.